بالمشيئة. السلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Faslun fi ta'jiliz zakati. Ini ialah suatu fasal yang menceraikan antara huraian telah terdahulu dengan yang terkini. Ialah fi ta'jiliz zakah, pada menyegerakan zakat. Qala la yasiu ta'jiluz zakah, tidak sah oleh menyegerakan zakat al-ainiyati, nah yang dimaksudkan kepada ain, ala milki nisab, ala milkin nisab, di atas memiliki nisab. Macam mana? Ka'an malaka mi'ata dirhamin. Maksudnya ialah mendahulukan zakat itu di atas milik nisab. Mana tak sampai nisab lagi lah. Nah, jadi bagaimana? Ka'an malaka, seperti bahawa memiliki oleh seorang itu mi'ata dirhamin, 100 dirham. Tak sampai lagi nisab. Jadi fa'ajjala khamsatan. Jadi dia mentakjilkan akan 5. 5 tu daripada 100. Nah, 5 tu 5 daripada 100 itu berapa ni? Dia ni 5 daripada 100, 5 dirham daripada 100. Berapa tu? Berapa persen? 5%. Dia kalau 200 dirham, 10 dirham ni. Jadi sekarang, ya betul dah. Kalau 200 dirham itu nisabnya. Jadi nisab 200. Kalau 200, 10%, 5 daripada 100 berapa? 5. 5 daripada 100. 5% lah ni. Tu. 5%. Ini dirham. Jadi, dia 2.5% ke? 0.25. Jadi fa'ajjala khamsatan, dia ta'jilkan akan 5 dirham. 100 tu 5 dirham dia waktu bik. Jadi kalau cukup nisab 200 dirham, kena buat keluar berapa? Berapa dirham? Alah. Apa jadi jam ni? Kalau 200 dirham, kena keluarkan, bagi 40 dah. Bagi 40. 200 dirham, 5 lah dia. Jadi maksudnya dia waktu bik dah 5 dirham, tak cukup lagi nisab tu. Jadi 200 bagi 200 bagi berapa saat ni? 2.5%. Jadi 200. Yalah, makna 5 dah ni. Satu mana 200 bagi 40. Alah lah. 20 bagi 45. Jadi 5 ni untuk 200 dirham. 5 ni untuk 200 dirham. Ya memanglah, tak sampai lagi lah nisab. Dia takjil. Sekarang dia nya 100 dirham. Jadi dia waktu bik 5 tu untuk 200 lah. Untuk 200 dirham. Tapi dia tak cukup lagi 200 dirham. Hanya 100 dirham bagus. Jadi itu maksud dia
Maksud dia mana takjil zakat ala milki nisab. Maksudnya tak cukup lagi nisab. Dia waktu bid tu memang anggaran nisab lah ni. Tu. Jadi ni litakuna zakatan, bahawa supaya adalah khamsah itu ialah zakat lah. Khamsah tu daripada mana? Daripada 200 dirham. Yang dia punya sekarangnya ialah 100 dirham. Nah, idza tamman nisabu, apabila sempurna nisab. 5 dirham. Nah, tu. Wa hala alaihil haulu, dan berlalulah di atasnya, di atas mana harta itu oleh haul. Mana wattafaqa zalika, dan kebetulan ataupun muafakahlah demikian itu, yakni cukup 200 dirham pada akhir tahunnya. Fa innahu la yujzi'u, tidak memadai. Tu. Jadi maksudnya sebelum sampai haul dia baru ada 100 dirham. Jadi dia buat keluar dah 5 dirham itu di atas nisab. Apabila tan nisab maknanya 200 dirham. Bo molek cukup haul, berlalu haulnya memang sedang molek sungguh 200 dirham. Itu tidak memadai. Fa innahu ma yukhriju, makna tidak ta'jiluhu tu makna la yujzi'u, tidak memadai. Wa amma zakatah, itu zakat apa dia? Zakat ainiyah. Zakat ainiyah. Zakat ainiyah juga dipanggil sebagai zakat zahir, harta zahir. Kalau zakat tijarah, wa amma zakatu tijarah, ni dia panggil zakat harta batin. Sebab tijarah itu dia kira qimah dia. Dia tidak kira bahagian Jadi wa amma zakatut tijarati, hok saat itu zakatul ainiyah. Jadi tak boleh kita nak takjilkan begitu belum sampai nisabnya lagi, walaupun muafaqah di akhirnya. Iza akhrajaha qabla milkin nisab, apabila dia mengeluarkan akan zakat tijarah tu sebelum milik nisab lagi. Tak cukup lagi nisab. Fi asna'il hauli, pada tengah-tengah tahun. Wahalal haulu, dia sama juga supaya saat ni. Saat ni tidak memadai. Ni memadai. Wahalal haulu, dan berlalulah oleh 1 tahun. Wahya tusawi, sedangkan maknanya harta dia tu. Makna at-tijarah saat ni. Malu tijarah makna tusawi ma'akhrajahu. Menyamai akibare yang mengeluarkan olehnya. Akan dia akan mai tu fa'innahu yujzi'u. Maksudnya, kalau banding tak tiga, maknanya di waktu pertengahan tahun dia baru 100 dirham baru. Nilaian, qimah kepada harta zakat dia. Dia waktu dah 5 dirham. Untuk 200 dirham. Kebetulan maknanya akhir tahun tu, mana cukup nisab. Sama sebagaimana dia waktu itu memadai. Sebab zakatul tijarah ni dia tidak panggil zakat ainiyah. Sebab dia berdasar kepada qimah. Yang dikeluarkan ialah qimah dia. Wa yajuzu ta'jiluha ba'da tamamin nisab. Hok tadi tak cukup nisab lagi. Dia buat keluar saat ni. Dia ta'jil saat ni. Tak sempurna mana-mana, tak sampai baru 100 dirham baru. Wa yajuzu ta'jiluha, harus menyegerakan akan zakat ba'da tamamin nisab. Selepas sempurna nisab qabla tamamil haul. Adapun hok mula-mula tadi tu tak sampai haul lagi. Mana tak cukup nisab. Ni walaupun tidak sempurna lagi haul, tetapi sampai dah nisab. Jadi boleh. Tu. Tapi wala ta'ajjula li'amain, tidak ada ta'ajjul, mana nak menyegerakan itu. Wala tu'ajjilu. Tak baca ta'ajjul makna ta'jil. Mana wala tu'ajjilu makna tidak boleh mentakjilkan akan zakat bagi 2 tahun. Waktu 2 tahun selalu malah basuh macam kita buat pasport, macam kita buat lesen buat 5 tahun. Buat 5 tahun. Fil asahi, pada wajah yang asah. Tu. Wa muqabiluhu, dan muqabil asahnya ialah yajuzu, boleh. Nak takjilkan orang panggil 2 tahun. Tapi biar cukup nisab lah. Nisab 2 tahun tu. Cukup lah. Walau ta'jilul fitrati min awwali lailati Ramadan, harus baginya, bagi seorang menyegerakan zakat fitrah daripada awal malam Ramadan. Satu masuk, 1 Ramadan. Malam yang kita itu bertarawih mula-mula. Itu boleh dia takjilkan zakat fitrah. Wasahihu, dan
wajah yang sahnya man'uhu tertegahnya. Nah, tertegah ta'jilkan fitrah daripada awal Lailatul Ramadan. Ai ta'jil qablahu wasahihu man'uhu. Dan wajah yang sahnya tertegahnya ayat ta'jil qablahu ay qabla Ramadan. Tak masuk Ramadan lagi. Makna kita tu bila masuk Ramadan saat ni tak apalah, masuk Ramadan dah, ni tak masuk Ramadan lagi. Dia malah nyibuk dengan orang jadi dia keluar kata harus begitu, makna tak boleh tertegah. Wa muqabilu sahih yajuzu pula. Muqabil sahih dia kata boleh. Itu lagi memudahkan tu email dia kata bakat bayar belum Ramadan lagi. Boleh Syaban sibuk dah. Muqabil mana sahih. Was-sahihu dan bermuwajah yang sahnya annahu bahawasanya sya'an la yajuzu ikhraju zakatil samari. Tidak harus mengeluarkan zakat buah qabla buduwi salahihi. Sebelum nyata baiknya buah tu. Tu. Sebelum nyata baiknya buah walal habbu dan tidak bijian qabla ishtidadihi, sebelum daripada keras, bersangat tu makna kerasnya. Kalau biji makna padi kan tu dia nak kekerah kerah. Kalau tidak, kalau sebelum lagi pada tu itu andaian dia tu nak jadi molek tu makna belum tentu lagi. Wa muqabilu sahih ya juzu juga makna tak ada budui salahi ataupun qabla ishtidadihi tu maknanya boleh. Wa mahalul khilaf, tempat duk jadi khilafnya fima ba'da zuhurihi, pada barang yang selepas daripada zahirnya simar. Tu jadi khilafnya. Kalau zahir pun dok lagi makna tak ada khilaf lah, tak boleh. Amma qablahu ada pun sebelum daripada zahirnya buah saat ni tak zahir lagi buah tu. Mana kalau kita kata bunga baru tak zahir lagi fayamtani'u qat'an, tu tertegah. Kalau zakat ni mana qat'an tidak ada khilaf. Yang khilaf ini ialah sudah zahir dah, tapi dia belum nyata lagi baik dia. Nyata baik ni mana masuk dan tidak keras lagi. Kalau biji itu dia kena kerah. Tu. Barulah orang panggil kebarangkalian itu dia akan dapat hasil. Tu adalah besar. Jadi wajah juzu ba'dahuma ay salahi samar, dan harus selepas daripada keduanya. Keduanya mana? Ai salahi samar, untuk buah-buah, dan washtidadil hab makna keras. Ishtidad jadi keraslah oleh bijian. Walau qabla al-jafafi, walaupun sebelum kering, wa tasaffi, dan dibersihkan. Makna sebelum daripada dibersihkan sekalipun daripada maknanya kita kata mana segala maknanya kulitnya apa tu. Jadi itu kalau dah nyata solah tu tu makna boleh. Wa syartu ijza'il muajjal, dan syarat memadai muajjal yang disegerakan ai wuqu'ihi, mana syarat wuqu'ihi makna jatuhnya al muajjal. Wuqu'ihi zakatan, jatuhnya orang panggil ijza' muajjal tu maknanya jatuhnya berlakunya muajjal itu zakatan, makna sebagai zakat. Maksudnya itu maknanya ijza' tu ijza' pada zakat lah. Baqaul maliki ialah kekal malik, yang memiliki itu ahlan, sebagai ahli berkali lil maujubi, bagi benda yang diwajibkan itu ila akhiril haul, sehinggalah akhir haul. Tu mana keahlian dia tu bagi benda yang diwajibkan itu berkekalan. Satu, maknanya baqaul maliki ahlan. Satu. Wa baqaul mali kadzalika. Dan kekal harta kadzalika. Jadi kal malik, yakni ahlan juga bagi dikeluarkan zakat. Tu. Falau mata, ini bagi malik. Seandainya maka kalau matilah oleh malik. Au talifal malu. Tu maknanya kata ahlan bagi harta saat ni. Ataupun kekal, mana kekal. Au maknanya talifal malu, maknanya binasalah oleh harta. Hilah habis. Lam yujizhu al-mu'ajjal, tidak mengharuskan akan dia oleh mu'ajjal, maknanya tidak mengharuskan, makna tidak harus
Maknanya saat ni al-mazkur min maknanya malik yang mati atau harta yang sudah binasa itu. Wa kaunul qabidi fi akhiril haul mustahiqan, dan keadaan orang yang mengqaba menerima zakat itu pada akhir haul itu mustahiqan, ialah mustahiqin zakat minal mustahiqin zakah. Ya, kerana boleh jadi seorang itu dia boleh berubah-ubah mana suatu ketika dia tu memanglah mustahik. Molek siapa hau dia tu tidak mustahik dah. Tu. Seperti dia jadi kaya kau umpamanya di atas dasar fakir miskin. Jadi tafri'nya falau kharaja anil istihqaqi, maka kalau keluarlah oleh al-qabid itu yang menerima zakat itu daripada istihqaq mana berhak keberhak limadha bi mautin bi aisyai bi mautin dengan mati. Jadi mati nak mustahil istihqaq lagi mananya, au ghairihi ataupun lain daripada maut, lam yujizhu tidak memadai akan dia. Maknanya akan soal itu al-muajjal, maknanya oleh yang makna disegerakan akan dia zakat tu. Wakila in kharaja anil istihqaqi fi athna'il haul, kata kil jika keluarlah seorang al-qabid itu. Al-qabid an istihqaqi, daripada istihqaq fi asna'il haul, pada tengah-tengah tahun. Bagaimana? Ka'anir tarda, seperti dia tu jadi murtad wal iyadzabillah, summa ada, kemudian dia kembali semula kepada Islam. Jadi tengah tahun dia murtad sebentar. Ketika dia klik semula. Lam yujizhu juga. Tidak memperharuskan akan dia akan seorang saat ni makna oleh makna zakat. Wal asahu al-ijza'u iktifa'an bil ahliyati fi tarafayil wujubi. Makna wajahnya asahnya memadai, maknanya kharaja an istihqaq fi asna'il haul. Seperti orang murtad sana tengah-tengah dia murtad. Sebab apa? Iktifa'an, kerana memadai bil ahliyati, dengan keahlian dia bagi terima zakat sana fi tarafayil wujub. Pada dua tepi wujud, mula-mula dan juga akhir. Begitulah yang setengah daripada pelajar-pelajar duk amal ke. Mana? Nak ada belajar lah. Belajar kitab ni. Dia pergi awal dengan akhir. Tengok-tengok. Awal ni. Dia kata sah dah boleh dah. Boleh sanak dah lah. Ada Allah ni tu tak ada belajar apa-apa lagi. Nak kau sanak dah. Bergaduh ke nak kau sanak ni. Bil ahliyah fi tarafayil wujubi wal adai, dan juga tunai wujub, tarafal wujub mana wajib mana, dan juga menunaikan zakat. Wala yadurru ghinahu, dan tidak mudarat kayanya seorang biz zakah al muajjalati, tidak mudarat oleh kayanya seorang itu dengan zakat al muajjalah. Wa yadurru ghinahu bi ghairiha, dan maknanya kaya dengan zakat muajjalah, dan wa yadurru ghinahu bi ghairiha, dan jadi mudarat kayanya dengan lainnya daripada zakat yang ditakjilkan. Maksudnya dia jadi kaya tu dengan sebab lain. Wa illam yakut, jadi kalau dia kaya tu dengan zakat al muajjalah tu tak apa. Jangan kaya tu dengan sebab lain. Wa idza lam yaqa al muajjalu, apabila tidak jatuhlah oleh muajjal zakat, yaqaul muajjalu zakatan sebagai zakat, maknanya tidak memadai, tidak ijzah lah maksudnya. Limadha? Li'urudil mani'in, kerana kedatangan manik perkara yang menegahkan. Tu. Menegahkan daripada memadai zakat sana. Istaradda al-maliku, boleh minta balik oleh tuan dia. Boleh minta balik. Nyanyo lah balik orang terima tu. Ada dah habis dah dia kata ni. Nak warna skala-skala kita pun pelik juga ni. Skala-skala pergi PKT kau ni mana. Zakat 200 yang ni dekat 400 ni kok mana ni. Pada beli sikit lah ni. Habis dah dia mau duit tu ni. Jadi malik boleh istirdad, menuntut balik ni. In kana syartul istirdad. Jika adalah in kana
syarata in kana jika Malik ini mensyaratkan, Malik membuat syarat istirdad. Malik tu dia kena itulah, kena tahu. Tadi maknanya jika macam khiyar syarat lah. Ni maknanya kalau mana dia buat syarat istirdad. In arada manium. Kalau datang mani, saya nak minta balik ni. Ni saya beri zakat ke awak ni. Kalau ada apa-apa manik ni, manik tu yang meneguhkan jadi sah zakat dah. Jadi tak jadi zakat tu tak jadi. Kalau zakat ni ada sebab ada maklumat-maklumat ni hok tak tahu tiba-tiba ni ataupun benda yang berlaku yang jadi manik kepada jadi sah atau berijazah zakat itu saya nak minta balik. Tak apa jadi bila dah dia royak dah maknanya hok kita terima zakat saat ni pun dia ialah dia kita ada persiapan dengan tak ada persiapan ni dia berbeza. Kita duk tahu dah tapi hak orang hak perangai manusia tu memanglah bila dah jadi hak dia gak. Itu perangai ni. Walaysa lahu al-istirdadu qabla urudil mani'. Walaupun dia buat syarat tidak harus baginya istirdad minta balik sebelum daripada kedatangan mani'. Kalau datang mani' bolehlah minta balik. Kalau dia tak minta balik boleh ke? Bolehlah Yalah dia pun sia juga minta biarlah tak apalah aku gantilah hak lain lah kira sedekah wal asahu annahu in qala wajah ya asah bahwasanya Malik jika dia kata in qala al maliku inda daf'ih jika dia kata ketika memberikan harta zakat sanin hadhihi zakati al muajjalatu ni ialah zakat aku yang ditakjilkan dia. Faqadis taradda maka faqadis taradda maka boleh sesungguhnya bolehlah dia tu minta balik. Maknanya dia boleh minta balik wa muqabilul asahi la yastaridu. To faqad hadhihi zakatul muajjalatu faqat. Tengok data. Faqat. Sahaja. Dia tak katalah sahaja tu. Kalau dia kata zakat tu, dia kata hadhihi zakati al muajjalatu. Maksudnya dia tidak kait dengan syarat istirdad. Tu murak dia ni. Sini dal. Dan dal bawah tu data tu betul ni faqat. Jadi kalau dia kata hadhihi zakati al-muajjalah sahaja. Dia kata lagi tu maksudnya dia tidak syaratkan istirdad. Istaradda. Makna boleh tuntut juga, boleh tuntut kembali juga. Tu. Boleh walaupun dia kata hadhihi zakati al-muajjalah sahaja. Tu. Wal asah itu maknanya wajahnya asahnya begitu. Wa muqabilul asah la yastariddu. Muqabil asah kata tak boleh. Dia kena buat syarat lah. Syarat istirdad. Dia tak buat syarat istirdad. Tak boleh. Wal asahu dan wajahnya asah annahu illam yata'arrad al-muta'ajji. Ada yo ni. Li ta'jil. Betul-betul. Annahu bahasanya Malik illam yata'arrad li ta'jil. Kalau dia tidak membentangkan bagi ta'jil. Walam ya'lam. Mana dia tak ayak kata mu'ajjalah. Makna dia tak ayak makna mu'ajjalah. Tu yang disegerakan. Walam ya'lamhu al-qabidu. Tidak mengetahui akan dia, akan ta'jil itu oleh qabid. Orang yang menerima zakat tu. Lam yastaridda. Tak boleh Malik sana itu minta kelik. Sebab orang terima tu dia tak tahu kata mu'ajjalah. Kalau dia kata mu'ajjalah, jadi dia tidaklah begitu harap sangat Yalah kalau yang menerima zakat ni, kalau tak lebar dia tahulah. Tapi Tok Lebah pun mungkin piti juga ni. Dia boleh kita kan nak wikok nak belakang balik lagu mana jadi makna kalau maknanya makna al-qabi itu tidak tahu tidak boleh. Jadi kena royaklah al-muajjalah. Kena ta'arrud fayakfi fil istirdadi ilmul qabid. Maka memadai pada minta balik itu oleh pengetahuan qabid.
Wa muqabilul asah, muqabil asahnya yastariddu. Muqabil asah dia kata boleh. Tak ada masalah walaupun qabih tak tahu sekalipun. Tu. Wal asah annahuma, dan wajah yang asah juga bahasanya keduanya qabid dengan mana malik. Al malik wal qabid la ikhtalafa, bersalah-salah mereka berdua fi musbitil istirdadi, pada yang menyabitkan akan istirdad, boleh minta balik tu. Wahwa, apa dia musbit itu? At-tasrihul birruju'. Tu. Maknanya tasrih dengan kata rujuk. Tasrih dengan kata rujuk ya. Hak saat inilah maknanya wa syarat istirdad. Tapi saat ni yang kedua saat ni makna kalau dia kata al-muajjalah. Al-muajjalah sebab ni syarat mana qabih kena tahu. Kalau qabih tak tahu, tu jadi tasrih dengan rujuk. Al-musbit tu inda urudi mani'in, ketika kedatangan mani', au zikri ta'jil, ataupun menyebutkan ta'jil, au ilmil qabid bih, ada tiga. Satunya maknanya tasrih birrujuk, satu itu wak syarat istirdad. Yang keduanya ketika kedatangan mani', dia wak syarat rujuk balik ketika kedatangan mani', ataupun menyebutkan ta'jil, hadhihi zakati al-muajjalah. Ataupun ilmil qabid tu tahu. Pas qabid nak tahu lagu mana, tentulah dia kena ada satu cara, maknanya sebut royak ni. Tapi boleh saja orang panggil dengan tak berayak pun mana tahu al-muajjalah. Jadi kalau bersalah-salah pada musbit istirdad, yakni tentu dah orang panggil malik, dia kata dia royak dah, syarat dia tasrih dah, ataupun dia royak muajjalah dan dia dakwa kata qabid tu tahu, tu balik malik. Balik qabid pula dia kata tak ada buat syarat. Ada yang tak royak muajjalah tak muajjalah. Dia kawin tak tahu kata ni muajjalah dia tak ada royak Saddaqal qabidu, dibenarkan oleh tok qadi oleh hakim akan qabid. Kerana warisuhu atau warisnya qabid. Jadi waris kepada qabid tak ada dah. Jadi dibenarkan mereka. Tapi bukan dibenarkan semata-mata begitu, biyaminihi, dengan sumpahnya al-qabid. Dia kena bersumpahlah. Wa muqabilul asahi yusaddaqul maliku. Muqabil asah dia kata ditasdik ke akan malik. Wa mata sabata al-istirdadu, dan apabila telah sabitlah oleh istirdad, wal muajjalu talifun, sabit dah istirdad, sedangkan muajjalnya binasa, yang telah dikuat makna yang telah ditakjilkan tu, wajaba doman, wajiblah oleh gantinya at-talif al-muajjal. Makna tu, makna at-talif itu yang binasa tu habis. Wal asahu, wajah yang asahnya iktibaru qimati. Jadi ganti tu kena gantilah, tapi nak ganti tu harga dia tu nak kira lagu mana? Iktibaru qimatihi waqtal qabdi. Iktibarkan harganya at-talif al-muajjal itu pada waktu qabak tu. Masa tu harga dia setara mana. Wa muqabilul asahi i'tibaruha waqtat talaf. Muqabil asahnya dia kata iktibarnya qimatihi itu ialah waktu dia tu binasa. Tu. Wal asahu, jadi kalau waktu binasa gak dia lah qamah lagi muka Itu ni jadi qamah. Wal asahu, dan wajah yang asalnya annahu la wajadahu naqisan, bahawasanya kalau mendapatilah oleh seorang naqisan akan orang panggil al-muajjal itu. Tu al-muajjal. Annahu al-muajjal, mana yang disegerakan itu sekiranya mendapat dia oleh mana akan dia itu naqisan, maknanya muajjal di sana jadi kurang. Limadha, kerana apa jadi kurang? Kamaradihi, kerana sakitnya. Binatang macam masyah sakit. Fala arsyun lahu, tidak ada imbuhan baginya. Maksudnya qadar kurang daripada asa tu, dengan sebab dia sakit. Wa muqabilul asah i'tibaruha. Muqabil asah dia kata i'tibar.
Iktibar wa qamla asah lahu arsyuh. Baginya, bagi malik itu makna arsyuh, maknanya imbuhannya. Dengan sebab kekurangan itu. Wal asahu annahu ayil maliku la yastardu ziyadatan munfasilatan. Wajah yang asahnya bahasanya annahu annal malika. Bahasanya malik la yastardu, dia tak boleh minta balik ziyadatan munfasilatan. Tambahan lebihan yang bercerai. Tu. Mana misal dia? Kawaladin. Seperti anak. Anak tu dia bercerai daripada ibunya. Hadatsat tilka ziyadatu yang berlaku ataupun hasilah. Demikian itu ziyadatu qabla wujubil istirdadi. Sebelum daripada wajib istirdad. Beranak tu. Beranak tu. Anak tu dia panggil ziyadah munfasilah. Tu. Ya, sebelum daripada wajibnya istirdad, maka tak boleh istirdad. Dia punya ziyadah munfasilah. Anak pun kena pelakir balik. Tak boleh. Wa amma ziyadatul al-muttasilatu. Adapun ziyadah yang berhubung ke samnin, makna seperti gemuk. Gemuk dia tu. Tu dia tak, dia berhubung. Fayastaridduha. Maka boleh minta balik akan dia. Akan ziyadah al-muttasilah. Jadi kerana hak tu dia panggil ziyadah tu dia berhubung dengan hak asal. Wa kadziyadatu allati hadatsat ba'da wujubil istirdadi. Begitu juga tambahan yang berlaku dia tu selepas daripada wajib istirdad. Wa muqabilul asah, muqabil kepada asahnya yastariddu az-ziyadatu mutlaqan. Tu dia boleh minta balik ziyadah mutlaqan. Tak kira muttasilah ke munfasilah ke, qabla wujubi istirdad ke ataupun ba'da ke, tak ada kira. Ba'dahu ke. Wa ta'khiru zakati ba'da tamakkunin. Ni nak takhir pula. Ni nak segera mentakhirkan zakat selepas daripada tamakkun. Boleh dah orang panggil dia tu nak mengeluarkan zakat tapi dia tak menangguh-nangguh. Yujibud domana, mewajibkan akad doman kalau binasa. Laha, baginya. Bagi zakat sini, wa in talifal malu walau talifa qabla tamakkun. Wa in talifal malu, jika binasa oleh harta al-muzakka yang dikeluarkan zakat itu. Au atlafa, ataupun dia membinasakan akan dia. Walau talifa qabla tamakkunin. Hak sani tamakkun. Tamakkun tu makna boleh buat keluar zakat lah. Tu. Maksudnya orang yang menerima zakatnya pun ada. Walau talifa qabla tamakkuni, kalau binasalah oleh harta tak ni. Al-mal qabla tamakkuni, sebelum daripada tamakkun. Bila taksirin, tanpa taksir daripadanya. Binasa tu bila taksirin, tidak cuai daripada diri dia. Fala domana, maka tidak ada jenis ganti. Tak dapat ganti. Amma iza qassara, adapun apabila dia membuat taksir, membuat cuai. Ka'an wada'ahu fi ghairi hirzin mislih. Seperti bahawa dia letakkan akan malu zakat sani pada bukan tempat simpanan yang seumpamanya. Fayud manu, maka hendaklah didoman akan dia. Dia letak tempat yang tak menasabah dengan bagi. Tempat simpanan dia sepatutnya mana. Jadi maknanya ini dia panggil taksir. Fayadmanu, maka hendaklah dia mendoman akan dia sebab taksir daripada dia. Walau talifa ba'duh, dan kalau binasalah ba'du ayil malil muzakka, harta yang dikeluarkan zakat qabla tamakkuni, sebelum daripada tamakkun. Fal azharu, qaul yang azharnya annahu, bahwasanya mana malik zani yaghrimu qistama baqiyah. Maknanya jika kalau binasa setengahnya daripada harta zakat. Atau qabla tamakkun, sebelum daripada dia tu tamakkun untuk mengeluarkan zakat.
Tamakun itu seperti ada dah mustahikin, cukup dah. Fal azharu annahu yaghrimu, makna dia membayar akan bahagian barang yang tinggal saja lagi. Falau talifa wahidun min khamsi minal ibili. Maka kalau binasa seekor daripada 5 daripada unta, qabalal tamakuni, sebelum daripada tamakun, fafil baki arba'atu akhmasi syatin. Maka pada hok tinggal lagi tu ialah 4/5 syah. Bukan seekor syah dah. 5 ekor unta, 1 ekor syah. Sekarang binasa seekor mati, seekor unta. Jadi maknanya kena 4/5 hok baki lagi tu wajib ikut. Wa muqabilul azhari yakul la syai'a alaih. Muqabil azhar dia kata tak ada sesuatu di atas sebagai asal ni. Tak ada, dah mangga tak cukup. Jadi kalau ni ni dia tak cukup ni. Talipa daripada 5. Ni mana 4/5. 4/5 daripada seekor syah tu. 4/5. Tu. Mengikut maknanya hok tahap level yang pertama tu lah. 5 ekor ni. Wa in atlafahul maliku ba'da hauli wa qabla tamakuni lam taskutiz zakatu. Jika membinasakan akan dia akan mal muzakkal oleh malik selepas daripada cukup setahun dah. Wa qabla tamakuni, tapi sebelum daripada tamakun mungkin makna boleh. Lam taskutiz zakatu, tidak gugur oleh zakat. Li'annahu muta'addin bil itlaf. Muta'addin. Ya. Kerana bahawasanya mana ba'dal hauli wa qabla tamakun lantas tidak gugur oleh zakat kerana li'annahu malik. Siapa? Muta'addin tu maksudnya melampaui, muta'addin sengaja. Bil itlaf. Muta'addin maknanya sekeliling dengan membinasakan akan dia. Tu makna atlafahu. Wa in atlafahu ajnabiyun. Kalau membinasakan al-mal muzakka oleh ajnabi, fal asahu, maka wajah asahnya annahu, bahwasanya yatanaffalu tu. Yantakilu. Annahu yantakilu al-haqu. Bahwasanya sya'an berpindah oleh hak itu ilal qimah. Hak mana zakat, harta zakat kepada qimah. Wahya ayat zakatu tata'allaqu bil mal ta'alluqa syarikatin wa fi qaulin ta'alluqa rahni. Dan iaitu zakat ini bertakluk dia dengan harta ta'alluqa syarikatin. Bertakluk ia dengan harta itu akan sebagai takluk syarikah bi qadriha, dengan qadarnya, qadar syarikah. Wa fi qaulin ta'allaqa ar-rahnu, ta'alluqa ar-rahni. Pada satu qaul pula ialah ta'alluq rahni. Bi qadariha, dengan qadarnya. Tu. Dengan qadarnya zakat. Wa fi qaulin tata'allaqu bidzimmati. Pada satu kain bertakluk zakat itu dengan zimmah. Wala ta'alluqa laha bil ain. Tidak ada jenis takluk bagi zakat tu dengan ain. Falau ba'ahu ayil mala, maka kalau menjual oleh seorang ini akan harta ba'da wujubiz zakat. Siapa dah orang panggil cukup dah haul, cukup dah nisab, wajib dah. Jadi dia jual selepas daripada wajib dah zakat, qabla ikhrajiha, sebelum daripada mengeluarkan zakat, fal azharu butlanu. Qaul yang azharnya batalnya ayil bai'i fi qadriha, pada qadarnya. Tu batal pada qadarnya. Nya zakat wasihatuhu fil baki, dan sah pada yang lain lagi. Tu qadar tu je. Jadi kalaulah dia berjual harta tu selepas daripada wajib zakat, sebelum mengeluarkannya, maka batal dia tu maknanya pada qadarnya sahaja. Dan sahnya pada yang baki lagi. Wa muqabilul azhar butlanuh fil jami'.
Muqabil azannya dia kata batal pada kesemuanya. Batal belaka. Hak baki pun batal juga. Wakila sihatuhu fil jami'. Akil pula. Kaul yang ketiga pula. Dia kata sah pada kebanyakan. Fil jami' pada semua. Pada semua harta. Wahadha kullu fi zakatil a'yan. Jadi ini al-mazkur ini. Yang kita berbicara kullu hadha ini. Fi zakatil a'yan ialah pada zakat ain. Tu. Amma zakatut tijarah, adapun zakat tijarah, fayasihu bai'ul kulli, maka sah jual sekaliannya. Ba'da wujubi zakati. Kalau zakat tijarah boleh jual sekaliannya selepas daripada wajib dah zakat. Tapi wa qabla ikhrajiha, sebelum daripada keluarkan zakat lagi. Sebab apa? Li'anna muta'allaqaz zakati fiha al-qimatu. Karena muta'allaq zakat padanya pada zakat tijarah ni ialah qimah, bukannya ain. Qala kitabus siyam ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Empat per lima tu. 4/5 tu nak kira boleh ke jabron? Dah menggahak tu 4/5 ni. Jadi kalau ambil jabron juga, tak kena kira lagi tu jugalah. Payah sikit nak kiranya. Menggahak tu seekor ni. Timah dia. Ni 4/5. 4/5 ni kena ambil jabron ni. Jabron tu dirham lah. Dah ni 4/5 apa? Kambing. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Su'ila radhiyallahu an. Adakah jika mengiringkan jenazah bagi perempuan haram atau makruh? Mana orang tino nak ikut juga. Haram ke makruh? Maka nak mengiringi jenazah. Maka dijawabnya radhiyallahu an, mengiringi jenazah itu sunat bagi laki-laki. Berjalan di hadapan jenazah hampir dengan dia. Dengan jenazah afdal daripada di kanannya atau di kirinya. Kita duduk berjalan ikut kanan ikut kiri, dia sunat duduk depan. Atau ada belakangnya. Maknanya afdal daripada di kanan atau ada di belakangnya jenazah. Dan makruh bagi perempuan jika tiada takut fitnah. Kalau tidak takut fitnah pun dia duduk tangga makruh. Bagi dirinya, fitnah bagi dirinya atau fitnah bagi orang lain. Fitnah tu kepada dia maksiat lah. Tu. Menyebabkan tertarik orang kepada dia. Maka jika takut, maka haram. Jika takut jadi fitnah, haram. Kalau tak takut fitnah, makruh. Jadi moleknya orang perempuan tidak tak gilah ni makna kubur tu. Su'ila radhiyallahu an. Adakah sunat apabila lalu jenazah, sunat orang yang duduk yang tiada berkehendak mengiringi ia berdiri tanda hormat kepada jenazah tu. Sunat berdiri ke ataupun dia bukan berkehendak nak mengiringi. Kalau berkehendak nak mengiringi tak ada apalah. Atau tiada makruh. Dan adakah dituntut membaca doa pada ketika melihat akan jenazah? Sunat atau tiada? Maka dijawabnya radhiyallahu an bahawasanya qaul yang dipilihnya, yakni qaul yang dipilih oleh Imam Nawawi pada Muhadzab dan pada Syarah Muslim. Imam Nawawi dia mensyarahkan Jami' Sahih Muslim. Itu pun maknanya ada juga uraian dari sudut fiqh pun ada. Sunat berdiri bagi jenazah orang Islam. Kerana ikram baginya. Kita bangun tu kerana menghormati. Dan sunat membaca tak kala melihat jenazah. Dia baca
Subhanal hayyil ladzi la yamut. Nah, Maha suci Tuhan yang hidup, lagi pula yang tak mati. La yamut Allah tu makna mustahil, mustahil mati. Alih-alih ada orang berkecek nak ayat kata dia tu cerdik. Nah, dia nak ukar hak ulama ni. Dia kata duk pilih apa benda mustahil ni. Mungkin bagi tak ada ni. Tak payah pilih lah bagi mustahil mungkin tak ada ni. Kalau tak payah pilih gak apa tu hidup kata la yamut tu. Tu hidup pilih dia tu. Hidup yang tak mati. Hiduplah dia mati. Jadi kalau dia itulah. Faham kecek ni orang ni kadang-kadang dia tertubik apa kata. Duk kira buat apa? Bodoh kira. Ini. Pasal apa dia sebut? Allah Ta'ala sebut. Jadi ulama buat tu dia nak ukar. Dia berasa dia cerdik. Dia bila buat nama hak mustahil. Moga benda tak ada di Tuhan. Tu. Padahalnya Allah Ta'ala mana? Subhanal hayyil ladzi la yamut. Atau dibaca. Tengok jenazah ni. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Maha suci Tuhan yang hidup, yang tak mati. Atau dibacanya Subhanal malikil qudus. Atau dibacanya hadza ma wa'adana ar-rahman wa rasuluhu. Allahumma zidnahu imanan wa taslima. Baca lagi tu. Atau dibacanya, tema minta ustaz no amalan baca ni, ayat ni. Cukup ni tengok banyak ni baca ni. Atau dibacanya Allahu akbar, sadaqallahu wa rasuluhu, hadza ma wa'adana ar-rahman wa wa'adana Allah wa rasuluhu. Allahumma zidna imanan. Sani atau zidna imanan wa tasliman. Dan sunat yang mengiringi jenazah, yang ikut jenazah tu apabila sampai ia dahulu kepada kuburnya kubur jenazah tu, jangan ia duduk hingga dihantarkan mayat, diletakkan mayat. Dan bersesok-sesok pada jenazah itu bid'ah lagi makruh. Bid'ah yang maknanya makruh lah. Bersesok-sesok pakak nak tengok lah. Begitulah. Qala su'ila radhiyallahu an, adakah apabila ditudun di atas kubah bagi jenazah perempuan? Kubah tu hak tu lah dia panggil apa? Pengosong tu yang ada penutupnya. Jadi ditudun di atas kubah bagi jenazah perempuan. Kerana jenazah itu makna dia gabung di antara mayat dengan pengosong tu. Jadi bagi jenazah perempuan dengan kain sutera atau muqassab, haram ataupun tiada yang disulami. Maka dijawabnya bahawasanya disunatkan bagi perempuan ditaruh di atasnya dan ditutup di atasnya kubah dengan kubah tu lah hak pagar tu dengan ihram, kain ihram. Dan pertama dikerjakannya demikian kepada maknanya bersatina Fatimah. Tu apa dia tu? Berwasiat. Kepada berwasiat Satina Fatimah. Makna Sayyidatina Fatimah. Sitana makna Fatimah. Dia berwasiat. Siapa dia ni? Sebenarnya anak Rasulullah SAW. Kemudian Siti Zainab Ibni Jahshin buat juga. Dia wasiat kepada Sayyidina Umar. Suruh taruh pada Naashnya. Dan ditutup atasnya. Atas na'ash ni makna saat ni lah kubah saat ni. Semacam kubah tu dan ditutup atasnya dengan kain sutera. Itu haram seperti yang difatwakan oleh Ibn Salah. Dan tiap-tiap kain yang maksud zinah. Maksudnya untuk berjanguk. Zinah. Dan jikalau daripada helai huli. Daripada huli, pakaian kemas. Dan kata Syekh Jalaluddin Al-Bulqini harus tudun dengan kain sutera perempuan dan kanak-kanak. Inilah yang dia muktamadkan Syekh Halabi dan Syekh Zayyadi. Jadi di atas kaum mana Jalaluddin Al-Bulqini dia kata harus. Hak sani kata haram tak boleh. Su'ila radhiyallahu an, adakah mengangkatkan suara dengan berzikir? Mana berzikir secara derah dan membaca Quran secara nyaring jahar atau lainnya tetap kala dimandikan mayat. Berzikir dengan cara makna jahar. Dan tetap kala ditanggun membawa ke kubur, pikul.
atau tak kala ditanamnya, makruh atau haram, atau harus. Makruh, haram, harus. 3 dia beri. Maka dijawabnya radhiyallahu an, mengangkatkan suara dengan zikir dan umpamanya zikir makruh juga pada tak kala menanggung jenazah. Masa duduk pikul tanggung jenazah. Dihubungkan pula pada tak kala mandikan dia. Masa mandi dia. Dan tak kala ditaruh kafannya. Ditaruh kafannya maknanya dipakaikan kain kafan lah. Dan ditaruh pada naasnya. Dan dihantar kepada kubur. Kata setengah sunnah sebab takut diamnya itu membawa kepada khabar-khabar. Kerana diamnya itu khabar-khabar dan berkata padanya lagi mana. Maksudnya kalau tak buat diam tu maknanya kalau kita tak bewahnya kata ke orang pula ni. Maknanya kena buat. Sebab apa ni? Kerana takut diamnya itu membawa kepada khabar-khabar dan berkata padanya. Lagi menghina bagi banyak pula. Dan pada dia tu. Paduannya. Jadi maksud dianya diam tu makna tak buat lah. Kalau tak buatnya dia mau duk pakat berkecek. Membawa kepada dia mau duk pakat berkecek. Kemudian dan apa dia? Paduannya. Apa dia? Tak bar dia kata arak je. Jauh dia tak kerti. Tu benar i pada tak barnya. Dia apa je? Tak ni tu juga. Paduan deh. Dan berkata padanya lagi menghinakan bagi mayat pula. Dan kena tanda lah dulu ni paduan. Qala su'ila radhiyallahu an, adakah harus orang Islam mengikut jenazah kafir atau tiada harus? Ni ada berlaku ke ni? Maka dijawabnya dengan bahawasanya harus jika ada kerabatnya kafir atau isterinya atau memalukan atau memeluknya. Mamluk mana yang dimilikinya, hamba dia, ataupun jirannya atas yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli. Qala muallif rahimahullah taala faslun fi salatil mayyit. Ini ialah satu fasal pada menyatakan mandi mayat. Menyatakan sembahyang bagi mayit. Su'ila radhiyallahu an, ditanyakan akan radhiyallahu an, adakah sembahyang atas mayit itu ia tertentu bagi umat Nabi kita juga atau tiada? Maka manakala difardukan dia di Mekah atau di Madinah. Maka manakala mana difardukan dia tu di Mekah ke atau di Madinah. Maka dijawabnya radhiyallahu an, katanya setengah ulama, iaitu kata setengah ulama, kata setengah ulama iaitu khasais bagi ummatin Muhammadiyah. Umat ini juga. Jadi kalau umat-umat yang terdahulu tak ada ni sembahyang mayat ni. Kata setengah yang ditentukan bagi umat ini dengan kaifiat yang tertentu ini. Dia bukannya tertentu dengan umat Nabi Muhammad, cuma kaifiat kita buat sekarang tu tertentu dengan umat Nabi Muhammad, iaitu membaca Fatihah dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan difardukan tu. Jadi perkataan yang kedua dia kata tidak khasais daripada kepada umatin Muhammadiyah, cuma tertentu dari segi kaifiat hok kita buat lon itu. Jadi kalau zaman dulu tidak balaning. Dan difardukan dia di Madinah, di Mekah dak lagi pada awal hijrah. Dan tiada difardukan di Mekah, dan kerana demikian itulah ditanam Siti Khadijah dengan ketiadaan disembahyang akan dia. Dan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di Madinah akan As'ad ibn Zararah. Dan pertama orang yang sembahyangkan di atas kuburnya Al-Barra ibn Ma'rur. Disemayangkan di atas kubur. Di kubur. Dia pertama orang yang disemayang atasnya gaib, Najasyi. Nabi semayang mula-mula. Semayang gaibnya ialah Najash.
Najasi, tu makna itu tambah lah. Qala su'ila radhiyallahu an, adakah meniatkan fardu jua sembahyangkan mayat memadakah atau wajib dia disebutkan fardu kifayah. Jadi hukum sembahyang jenazah fardu kifayah. Jadi kalau kita sebut fardu saja tu memadai dah qada. Ataupun kena sebut fardu kifayah nah. Kena bubuh kifayah juga. Dan pada sembahyang kanak-kanak, dia perempuan wajib jua keduanya meniatkan fardu atau sunat. Maka dijawabnya radhiyallahu an, memadalah dengan meniatkan fardu, tak kata fardu kifayah pun tak apa. Nak kata kifayah lagi molek ni. Ya kalau setakat fardu pun tak apa dah, memadai dah. Dan jikalau tiada disebutkan fardu kifayah, memadalah atas qaul yang muktamadnya. Sebut fardu je. Dan adapun jika tiada laki-laki pada tempat itu, maka wajiblah perempuan menyuruh akan kanak-kanak laki-laki sembahyangkan majid. Jadi kanak-kanak laki-laki dan menyuruh pula meniatkan fardu. Kena ajarlah budak ni. Jika tiada wajib meniatkan pada semaya maktubah sekalipun. Pada dia kalau dia semaya fardu 5 waktu tu tak wajib niat fardu. Tu. Sebab dia tak jadi fardu. Tapi orang ni kena niat fardu. Bahkan jika sembahyang ia perempuan dan kanak-kanak serta laki-laki, maka jatuh sunat bagi keduanya. Perempuan dan laki-laki dan kanak-kanak. Kalau ada laki-laki yang perempuan dan kanak-kanak tu jadi sunat. Kata Syekh Zayyadi, dan jika ada laki-laki dan sembahyang kanak-kanak itu sendirinya, maka wajib ia meniatkan fardu supaya gugur untuk bagi laki-laki. Maka yang diiktimadkan Syekh Ibn Hajar, wajib pada perempuan dan kanak-kanak meniatkan fardu juga. Jika ia sembahyang serta laki-laki sekalipun. Mana dia sembahyang dengan orang laki-laki sekalipun. Niat mana kadang-kadang meniatkan akan fardu. Jadi kalau dah sembahyang dengan laki-laki tu lepas dah lah. Dengan sebab orang laki-laki sana kena niat fardu juga. Demikian lagi kata Syekh Bujairimi. Macam inilah macam kita orang tak ada serkaan bersama imam sembahyang Jumaat. Dia kena niat fardu juga. Jumaat juga tak boleh niat zuhur. Walaupun dia tahu dah dia tak dapat Jumaat. Dia kena sempurnakan zuhur. Su'ila radhiyallahu anhu.